Assalamualaikum, nama saya Rohaida binti Yusof, pembantu pustakawan kanan Perpustakaan Cendekiawan UiTM Terengganu, kampus Dungun. Untuk book review, saya memilih buku bertajuk Tips 365 Sihat Gaya Rasulullah oleh Dr. Muhammad Ali Toha yang diterbitkan oleh Publishing House Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 365 gaya hidup Rasulullah, sihat gaya hidup Rasulullah dan 140 muka surat. Dalam buku ini juga mempunyai beberapa bab, iaitu bab 1 hingga bab 7. Bab 1 di mana ia berkenaan dengan perilaku pintar, is a smart behavior, di mana dia lebih kepada emosi, macam sifat marah. Sifat marah akan membuat tangan kita menggeletar, jantung kita berdegup kencang, wajah jadi merah. Jadi perasaan marah ni memang dia membolehkan kita boleh mendapat penyakit saraf pusat, sakit jantung, angin akma, darah tinggi. Dan yang seterusnya adalah Nabi juga memberikan panduan cara hidup tidur. Kita hendaklah mengiring sebelah kanan dan manakala tangan kita menyokong kepala. So kalau kita tidur mengikut iringan sebelah kiri, semasa tidur dikhawatiri menekan perut, dan ini mengganggu proses pencernaan. Ia juga menekan jantung hingga mempengaruhi kemampuan jantung, mengganggu ritma jantung. So bab yang ketiga berkenaan dengan pemakanan pintar, smart eating, di mana kita selalu dengar daging kambing adalah tinggi kolesterol, tapi sebenarnya mengikut fakta daging kambing adalah daging terbaik antara daging-daging lain dan dia adalah kurang kolesterol. Jadi pemakanan pintar yang saya ambil contoh yang kedua adalah dalam strawberry. Dalam strawberry dia mempunyai antioksidan yang dapat mengurangkan radikal bebas di dalam badan. Radikal bebas ni dia sering merosakkan sel, dapat menyebabkan penuaan sebelum masa dan dapat menyebabkan penyakit seperti kencing manis, pelemakan hati dan juga barah. Jadi kalau kita tengok bab yang keempat adalah ibadah pintar. Yang ini smart ibadah. Okey, kalau kita ambil air semayang, dalam ni Rasulullah di titik belakang telinga kita ni terdapat 73 titik akupunktur penting di telinga. Kalau kita mengalami gangguan kesihatan, terutama pesakit metabolik, manfaat kepada kesihatan sekarang kita adalah cara kita mengurut. Kita urut sampai ada mempunyai chi di sini. So insya-Allah dapat disembuhkan. Kalau sakit kepala, semua dapat disembuhkan. Okey, untuk yang bab kelima, doa pintar, is a smart doa. Smart doa ni, doa adalah salah satu kaedah rawatan yang hebat. Ini kerana penyembuhan hanya datang daripada Allah Ta'ala. Namun begitu, bukan semua doa dikabulkan. Syarat utama doa dikabulkan adalah ia dilakukan dengan tulus dan disertai dengan rasa takut dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Yang keenam, perubatan pintar is a smart medicine. Saya ambil contoh. Biasanya gejala demam panas disebabkan kepanasan di dalam badan. Dalam keadaan ini, darah perlu disejukkan dari permukaan. Selepas demam reda, minumlah pati teh masam ataupun teh yang ditapai bagi mengimbangkan antara panas dan sejuk. Ini kerana rasa masam bersifat sejuk. So setiap perkara yang ataupun masalah akan diikuti dengan cara pengubatannya. So, jadi yang ketujuh, yang terakhir, persekitaran pintar. Sebab sebenarnya is a smart environment. Sebenarnya semua kerosakan pada diri manusia dan persekitaran disebabkan oleh manusia sendiri. Jadi namun begitu, manusia menyalahkan kemampuan mereka sehingga menimbulkan kerosakan di bumi. Salah satu kerosakan mereka alami sendiri adalah kerosakan badan kerana disebabkan mereka masukkan macam-macam makanan dan minuman dalam tubuh badan. So banyak lagi. Saya rasa buku ini memang
perlu anda baca, sebab setiap permasalahan ada cara membuatnya. Jadi di sini kita bukan sahaja sekadar kesihatan fizikal kita, bahkan kita juga kena menjaga emosi, rohani dan jasmani. Buku ni memang kita perlu baca. Memang banyak tips-tips Rasulullah yang memberikan insya-Allah kebaikan, termasuk berbekam dalam ni. So itu saja daripada saya. Semoga insya-Allah anda memilih buku ni untuk dibaca. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zulkifli bin Saleh, pembantu Pustakawan Kanam. Saya akan membuat satu ulasan buku yang bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki. Buku ini ditulis oleh Faturi Salahuddin, diterbitkan oleh beliau sendiri, dan buku ini mengandungi sebanyak 186 muka surat. Buku ini dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu bahagian pertama, apa itu rezeki; bahagian kedua, menjemput rezeki; bahagian ketiga, cerita menjemput rezeki; dan bahagian keempat, apa perlu saya buat sekarang. Buku ini berharga RM18 sahaja. Seringkali bila kita berbicara tentang rezeki, apa yang tergambar oleh kita semua mestilah tentang duit. Penulis buku ini ingin membuka minda kita. Apa yang dikatakan rezeki itu bukan sahaja duit atau harta. Kesihatan juga rezeki, ilmu juga rezeki, air, udara, tumbuh-tumbuhan semuanya adalah rezeki. Kecerdasan, kesabaran juga rezeki. Penulis buku ini telah menulis beberapa formula-formula bagaimana caranya untuk menjemput rezeki yang boleh kita amalkan. Di antaranya ialah menjemput rezeki dengan solat tahajud, menjemput rezeki dengan solat duha, menjemput rezeki dengan zikir, menjemput rezeki dengan doa, menjemput rezeki dengan mendoakan orang lain, menjemput rezeki dengan sedekah, menjemput rezeki dengan membaca Al-Quran, menjemput rezeki dengan Asma'ul Husna, menjemput rezeki dengan bersyukur, dan menjemput rezeki dengan tekun berusaha. Penulis juga menceritakan pengalaman-pengalaman beliau dan juga individu-individu yang terlibat dalam cerita menjemput rezeki pada bahagian 3, muka surat 110, yang mengandungi 12 bab tentang pengalaman-pengalaman mendapatkan rezeki. Di sini saya ingin menceritakan salah satu daripada bab tersebut, iaitu pada bab 33, sedekah si penarik beca, pada muka surat 141, iaitu kisahnya pada setiap hari Jumaat, sesiapa yang menaiki becanya tidak dikenakan bayaran ataupun tambang. Pada suatu hari Jumaat, ada seorang wanita kaya menaiki beca tersebut dan menyuruh penarik beca tersebut menghantar ke rumahnya. Apabila sampai ke rumah wanita tersebut, wanita kaya tersebut menanyakan bayarannya. Seperti biasa, penarik beca mengatakan pada setiap hari Jumaat tidak dikenakan bayaran. Wanita kaya itu tersenyum, namun ia tidak puas hati. Ia ingin menguji sekali lagi penarik beca tersebut. Pada hari Jumaat berikutnya, wanita kaya menaiki beca si penarik beca itu lagi. Apabila sampai ke tempatnya, seperti biasa, penarik beca itu tidak mengambil bayaran. Wanita kaya merasa malu kerana sebelum ini wanita kaya itu tidak pernah memberi sedekah. Kagum dengan amalan penarik beca tersebut, wanita kaya tersebut mengajak penarik beca itu menunaikan haji bersamanya sekeluarga. Begitulah
Ajaibnya apabila kita berbuat sesuatu semata-mata kerana Allah, Allah akan membalas berkali-kali ganda. Itulah namanya rezeki yang tak disangka-sangka. Rezeki tidak bersalah alamat. Banyak lagi kisah-kisah yang boleh kita baca di dalam buku ini. Sesiapa yang membaca buku ini, ia akan menambahkan keyakinan kita sesungguhnya rezeki itu semuanya datang daripada Allah. Menjemput rezeki akan menjadi mudah dengan melakukan apa yang Allah suka. Semoga dengan perkongsian saya ini memberi manfaat untuk kita semua. Sekian saja dari saya. Selamat membaca dan beramal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Samsilawati binti Dahari. Saya akan membuat resensi buku yang ketiga, iaitu tajuk dia Jangan Bersedih, dalam bahasa Arab La Tahzan, dalam bahasa Inggeris Don't Be Sad. Buku ini ditulis oleh Dr. Aidith bin Abdullah Al-Qarni dan penterjemah buku ni adalah Noraini Abu, dan buku ni diterbitkan pada tahun 2012. Saya memilih tajuk buku ni disebabkan gaya bahasa dia santai, mudah dibaca dan senang difahami oleh semua golongan. Okey. Dan pada muka surat 379 buku ni, saya memilih lakukan 10 tip meraih kebahagiaan. Secara ringkasnya, saya boleh simpulkan bahawa untuk melakukan 10 tip meraih kebahagiaan, kita perlulah duduk sambil beristirafah pada waktu zuhur, pada waktu sahur, menyendiri untuk bertafakur, melakukan solat sunat 2 rakaat dengan khusyuk, bacalah Al-Quran dan renungkanlah isinya, berpuasa sunatlah walaupun pada hari yang sangat panas. Maksudnya panas di sini adalah meninggalkan makan, minum dan syahwat, dan meringankan beban seseorang Muslim yang dalam kesulitan. Usahakanlah menjalani hidup di dunia dengan zuhud. Kehidupan di akhirat jauh lebih baik dan kekal. Bersedekahlah secara sembunyi-sembunyi. Dan secara keseluruhannya, saya simpulkan di sini, setiap yang berlaku dan apa yang kita lalui itu ada hikmatnya. Perlu kita sedar dan yakin dalam apa jua situasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Terlalu bahagia atau senang akan membuat kita mudah terleka. Terlalu sedih atau kecewa juga akan membuat kita mudah terbabas ke lorong suram. Wangikanlah suasana dengan ringkisan kesabaran dan indahkanlah lagi dengan sentuhan keimanan. Pasti usia yang berlalu setiap saat tidak akan menjadi sia-sia. Menyuntik semangat untuk jiwa yang bersedih, berduka dan hati yang bercelaru, agar kita lebih dekat dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
memohon kekuatan dan ketabahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi menghadapi kesusahan dan kesedihan. Sebagai contohnya, saya simpulkan lagi sekali, kita makhluk Allah yang lemah dalam segala segi dan kepada Allah kita semua akan kembali kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekarang tiba giliran saya pula untuk membuat resensi buku ataupun ulasan buku. So sebelum saya memulakan resensi buku untuk kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Nurbaiyah binti Ahmad Zaidi, pembantu Pustakawan Kanan di Perpustakaan Cendekiawan UiTM Lumur Terengganu. So untuk resensi buku pada kali siri ketiga ini, saya memilih buku yang bertajuk Himpunan Status Facebook #Persemuhaya Ayuh Audit Diri. Okey, buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Muhayya Muhammad sendiri, dan buku ini diterbitkan di PTS Publishing House Sdn Bhd. Buku ini mengandungi 108 muka surat. Okey, sinopsis mengenai buku ini adalah buku Profesor Muhayya adalah koleksi status Facebook Persemuhaya yang terpilih dan dikategorikan mengikut tema tertentu. Tambahan cerita inspirasi yang diselipkan pastinya memberikan impak tambahan kepada pembaca. Buku ini dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu tema untuk bahagian yang pertama ni, semoga kita doa untuk semua. Okey, semoga kita sentiasa berlemah lembut kepada pasangan dan anak-anak. Sekiranya akhlak anak kita kasar, renunglah diri sendiri dan minta maaf kepada anak-anak jikalau kita menunjukkan contoh kekasaran kepada mereka. Okey, untuk bahagian kedua pula ada mutiara kata, iaitu mengandungi kata-kata yang positif untuk minda lah. Antara cara mudah bagi melupakan apa yang orang lakukan terhadap kita adalah fikirkan ketika kita hendak mati. Ketika itu penting ataupun tidak orang yang menyakitkan hati kita itu. So untuk bahagian ketiga pula adalah tanya Prof manfaat bersama. Contohnya adalah macam orang tanyalah, apakah pendapat Prof tentang seseorang yang berjimat untuk orang lain tapi boros untuk diri sendiri. Orang seperti ini saya panggil manusia rugi. Selalunya lebih baik kita berjimat untuk diri kita, iaitu ketika kita hendak membeli barang yang mahal lah untuk diri sendiri, tapi kita berasa sayang untuk menggunakan duit tu, tapi kita lebih senang menggunakan duit untuk memberi ataupun bersedekah kepada orang. So antara kata-kata yang saya suka dalam buku ni adalah cara mudah kita melupakan apa orang lakukan terhadap kita adalah fikirkan ketika kita hendak mati. Ketika tu penting atau tidak orang yang menyakitkan hati kita ni. Dalam keadaan kita yang sedang nazak, pasti kita tidak dapat memikirkan tentang orang lain lagi. Apa yang kita fikirkan adalah tentang diri kita sendiri. Oleh itu, maafkan semua kesalahan orang lain dan hidup kita akan lebih tenang. So, pengajaran dalam buku ni memang banyaklah, seperti kata-kata yang boleh kita dapat dalam buku ini. Banyak menuturkan kepada kata-kata positif beserta dengan contoh-contohnya sekalilah, seperti kata-kata pengajaran untuk keluarga, suami isteri, anak-anak, kawan-kawan, dan kata-kata positif itu adalah kata-kata yang perlu kita terapkan dalam diri kita untuk membolehkan kita mengaudit diri kita sendiri. So bila saya baca buku ni, ianya dapat memberi aura positif dalam diri saya sendiri. Contoh, apabila kita nak memulakan kerja ke apa kan, kita mesti nak aura positif, bukan nak aura-aura yang negatif yang boleh mendaunkan diri kita sendiri. So kita pun orang kata tak adalah nak fikir yang apa bukan-bukan kan. So
buku ni siapa yang nak dapatkan boleh dapatkan di perpustakaan cendekiawan ataupun di label-label lain juga, ataupun di bookstore, Shopee pun ada jual juga. So untuk so akhir kata kita kena kurangkan berfikir apa yang orang kata, banyakkan berfikir apa yang Allah mahu daripada kita. Dan juga kita kena orang yang bahagia adalah orang yang suka melihat orang lain bahagia. Sekian itu saja resensi buku saya pada kali ini. So akhir kata terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini saya nak review sebuah buku bertajuk Penawar Hati. Merupakan naskah hadiah daripada terbitan Yuhak Rashid dengan kerjasama Telaga Biru. Okey, buku ni nipis saja, 28 muka surat. Yang menarik tentang buku ni saya nak share, iaitu buku ni menyelitkan banyak doa-doa yang mudah untuk amalan harian kita, di samping menyampaikan kelebihan apabila kita beristighfar dan bertaubat. Okey, waktu-waktu mustajab untuk berdoa juga dikatakan dalam buku ni, yang bila kita boleh waktu mustajab kita, untuk kita berdoa. Sebagai contoh, semasa hujan turun, selepas solat fardu, malam Lailatul Qadar. Banyak lagi kat sini dia disenaraikan. Okey. Lepas tu kelebihan beristighfar dan bertaubat. Okey, sebagai kita orang yang beragama Islam, orang yang sentiasa bertaubat, walaupun kita rasa kita tak ada buat dosa yang besar, tapi kalau kita bertaubat sentiasa, semoga Allah tu sayang kita. Apa yang menarik dalam satu hadis dalam buku ni, saya tertarik di mana menyatakan redalah dengan apa yang Allah telah kurniakan kepadamu, nescaya kamu akan menjadi orang yang kaya. Okey, di sini kelebihan apabila kita bersyukurlah. Buku ni membuatkan kita rasa kita makin dekat dengan Allah, insya-Allah. Walaupun bukanlah nak kata kita orang alim ke apa, cuma bila kita baca perhayatan tu, maknanya kita rasa macam makin dekat dengan pencipta kita lah. Okey, di sini juga ada menyatakan tentang buah-buahan yang ada dalam Al-Quran dan syurga. Okey, boleh kita jadikan amalan sunnah bila makan buah-buahan seperti anggur, bidara, delima, kurma, pisang, tin dan zaitun. Juga disebut dengan kelebihan air zam-zam juga kat dalam buku ni. Okey. Dalam muka surat yang 2 terakhir, di mana buku ni ada zikir-zikir yang mudah untuk kita praktikkan. Tapi biasanya memang kita sentiasa sebut, tapi kita tak tahu bila keadaan yang perlu kita sebut. Sebagai contoh, apabila memuji Allah, kita sebut Subhanallah. Apabila mengalami kesusahan, kita sebut Ya Allah. Maknanya kat sini dia sertakan sekali dengan keadaan dan zikir yang perlu kita sebutlah masa tu. Itu saja saya rasa yang menarik tentang buku ni. Dan siapa yang nak pinjam boleh dapatkan pada saya lah, sebab buku ni buku percuma saja. Jadi saya buat simpanan saya lah. Okey, dengan itu Assalamualaikum dan maaf jika ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Nama saya Nawaya binti Ghazali. Saya pembantu pustakawan di Perpustakaan Cendekiawan UiTM Dungun. Hari ini saya ingin membuat book review mengenai buku yang telah saya pinjam, yang telah saya pilih, iaitu yang bertajuk 100 Pesanan Terakhir Rasulullah. Buku ini merupakan buku bestseller pada tahun 2011 dan dikarang sepenuhnya oleh Muhammad Nasaruddin Dasuki. Umum diketahui sunnah Rasulullah SAW bermaksud sesuatu yang bersumber daripada Rasulullah SAW, sama ada ucapan, perbuatan ataupun suatu penetapan. Allah menjadikan sunnah Rasulullah SAW untuk memperjelaskan apa kandungan Al-Quran yang merupakan sumber utama syariat Islam, tanpa memahami ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Buku ini mengandungi 13 tajuk kecil. Buku ini mengandungi 13 tajuk kecil, di mana setiap tajuk dihuraikan dengan jelas dan terperinci. Saya ambil salah satu tajuk kecil yang terdapat di dalam buku ini, iaitu peliharakanlah solatmu. Okay? Peliharakanlah solatmu. Di dalam tajuk ini terdapat tajuk-tajuk kecil yang lain lagi. Okey. Bersolat ibarat mandi di sungai. Bersolat ibarat mandi di sungai. Solat fardu 5 waktu sehari semalam merupakan tiang agama. Sesiapa yang mendirikannya bermakna mereka telah menegakkan agama. Manakala mereka yang mengabaikan bermakna menentukan agama sendiri. Ketiga, berdepan dengan masalah. Rasulullah SAW akan terus melakukan solat sunnah. Justru baginda berpesan kepada umatnya agar melakukan ibadat pada waktu malam hari dengan melakukan solat sunnah hajat dan solat tahajud dengan memanjangkan waktu sujudnya. Okey. Dan banyak lagi lah yang kita hendak yang tajuk-tajuk yang lain pun semuanya tidak kurang hebatnya, dan tajuk-tajuk ni semuanya menarik semuanya. Kalau kita tengok tajuk-tajuk ni semua menarik. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Jika puan-puan ingin mengetahui lebih mendalam lagi isi kandungan dalam buku ini, boleh dapatkan di mana-mana kedai buku berdekatan. Untuk staf UiTM ataupun student UiTM boleh dapatkan di library lah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya ni Ahmad Kamal bin Wadi, bertugas sebagai pembantu pustakawan di UiTM Terengganu, kampus Dungun. Okey, pada hari ini saya akan membuat satu resensi buku, dan buku yang saya pilih pada hari ini ialah bertajuk Isu Halal dan Haram. Okey, saya pilih tajuk isu halal dan haram ni kerana ianya berkait rapat dengan kehidupan kita seharian. Okey, jom saya akan terangkan secara ringkaslah tentang buku ni. Okey, buku ni diterbitkan oleh Jeras Corporation Sdn Bhd. Cetakan pertama tahun 2007 dan penulisnya Rabiatul Nalawiyah Jusoh dan Intan Suraya Halim. Okey, antara isi kandungan yang terdapat dalam buku ini ialah, okey, yang pertama memahami konsep halal dan haram. Yang kedua, garis panduan halal dan haram mengikut Islam. Yang ketiga, kesan pengambilan makanan halal dan haram. Yang keempat, keraguan dan penyalahgunaan logo halal. Yang kelima, peranan JAKIM. Yang keenam,
pembangunan industri makanan halal. Yang ketujuh, sejauh manakah Malaysia menjadi pusat serantau bagi makanan halal. Yang ke-8, halal atau haram pelaburan internet dan MLM. Yang ke-9, penggunaan gelatin halal. Dan terakhir, kesimpulan. Okey, ini adalah antara isi-isi kandungan yang terdapat dalam buku ini. Okey. Okey, buku ini mengandungi 6 buah buku. Dalam siri ini, kita akan melihat mengapa isu atau fenomena itu berlaku. Okey, bagaimana kaedah yang dilakukan, sejauh manakah keberkesanan kaedah yang dilakukan, apakah pendekatan Islam dalam menangani isu yang timbul, dan banyak lagi informasi menarik yang akan diketengahkan. Okey. Okey, dekat sini saya akan bagi contoh-contoh antara isi kandungan yang terdapat di dalam buku ini, dan sedikit penerangan secara ringkaslah tentang isi kandungan yang terdapat dalam buku ini. Okey. Yang pertama, memahami konsep halal dan haram. Okey. Dalam buku ini menerangkan tentang memahami konsep halal dan haram ni. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan memahami konsep halal dan haram? Okey, adakah produk yang kita beli, guna dan makan itu halal? Adakah produk tersebut membawa kebaikan kepada kesihatan? Adakah alternatif produk yang dikeluarkan oleh orang Islam? Adakah produk ini disahkan atau dipantau oleh orang Islam? Adakah logo halal itu betul dan tulen? Adakah produk itu dikeluarkan atau dikilangkan di Malaysia atau diimport keseluruhannya? Ini sedikit sebanyak tentang penerangan secara ringkaslah tentang memahami konsep halal dan haram ni. Okey, yang kedua, garis panduan halal haram mengikut Islam. Okey. Dalam buku ini ada menerangkan tentang halal bermaksud dibenarkan atau tidak dilarang pengambilannya dalam Islam. Okey, manakala haram pula bermaksud tidak dibenarkan atau dilarang pengambilannya dalam Islam, antaranya bangkai, darah, babi, minuman yang memabukkan termasuk minuman beralkohol, binatang pemaging dan burung pemangsa. Okey, ini sedikit tentang peneranganlah secara ringkas tentang garis panduan. Okey, yang ketiga, kesan pengambilan makanan halal dan haram. Okey. Okey, pemilihan makanan perlu diambil perhatian kerana zaman ini umat Islam terdedah dengan pelbagai jenis makanan yang dihasilkan oleh pengusaha bukan Islam. Okey, memandangkan kerajaan mengambil inisiatif menubuhkan hak halal, peluang ini adalah cara terbaik untuk kita memilih makanan yang benar-benar halal, baik dan berkhasiat. Okey, sebenarnya pengambilan makanan halal ni adalah sangat penting kepada kita sebagai umat Islam, kerana setiap apa yang kita makan adalah menjadi darah daging dalam tubuh kita. Kalau kita makan benda baik, baiklah jadinya. Kalau kita makan benda yang tak baik, tak baiklah jadinya. So dalam pemilihan makanan ni adalah antara yang paling penting jugalah dalam kehidupan seharian kita. Okey. Dan itulah okey, dalam mengikut Islam mengikut Islam,
makanan haram akan menjejaskan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap kali kita berhadapan dengannya ketika menunaikan solat, kita hendaklah berada dalam keadaan bersih dan suci. Okey. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Saidina Ali radhiyallahu, Nabi ada bersabda yang bermaksud, wahai Ali, sesiapa makan makanan yang halal, maka cerahlah fahaman agamanya dan lembutlah hatinya dan tidak tertutup doanya kepada Allah. Okey, dalam hadis pun ada sebut tentang kesan dia, maksudnya pengambilan makanan halal ni. Okey. Antaranya yang seterusnya tentang keraguan dan penyalahgunaan logo. Okey. Sedikit ringkasan tentang peranan logo yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Okey, penggunaan tanda halal atau ditanggung halal adalah petunjuk keseluruhan hasil keluaran permis pembuatan, penyediaan dan penjualan adalah halal untuk orang Islam. Okey, penggunaan tanda halal tu, halal atau ditanggung halal, adalah petunjuk keseluruhan hasil keluaran permis pembuatan, penyediaan dan penjualan adalah halal untuk orang Islam. JAKIM tidak akan sewenang-wenangnya mengeluarkan tanda halal atau ditanggung halal, kerana JAKIM perlu membuat pelbagai atau mengkaji keseluruhannya sebelum mengeluarkan tanda halal atau ditanggung halal, bukan sewenang-wenangnya yang dikeluarkan. Okey, penggunaan petunjuk yang menandakan sesuatu hasil itu halal tertakluk di bawah perintah Perihal Dagangan Penggunaan Perbahasan Halal 1975 dan Perintah Dagangan iaitu Penanda Makanan 1975. Okey, bukan sewenang-wenangnya JAKIM akan mengeluarkan halal atau ditanggung halal tu, logo tu. Okey, ini adalah antara tajuk-tajuk yang terdapatlah di dalam buku Isu Halal dan Haram. Okey, seterusnya buku ini juga ada menerangkan tentang peranan JAKIM. Okey, JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri iaitu JAIN adalah dua buah institusi yang dipertanggungjawabkan secara rasmi bagi mengeluarkan sijil pengesahan halal dan logo halal untuk produk yang dikilangkan di Malaysia. Okey. Permis makanan dan rumah sembelih. Okey. Sebarang logo halal atau sijil pengesahan halal yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak swasta adalah tidak diiktiraf oleh kerajaan dan boleh dikenakan tindakan sekiranya didapati melanggar undang-undang. Okey, itu adalah penerangan secara ringkaslah tentang peranan JAKIM. Okey, sebab dalam buku ni ada menerangkan tentang pengenalan logo halal, okey, proses permohonan sijil pengesahan halal. Banyaklah step-step yang perlu yang diterangkan oleh buku ini tentang peranan JAKIM. Okey. Antaranya tajuk dalam isi kandungan yang terdapat dalam buku ini adalah pembangunan industri makanan halal. Okey, secara ringkaslah tentang penerangan industri makanan halal ni adalah pelan struktur pembangunan industri makanan halal negara telah dilaksanakan dan peranan bersama yang dimainkan oleh rakan-rakan ASEAN akan memantapkan lagi program pembangunan industri ini di Malaysia. Kerajaan berhasrat membangunkan seluruh Malaysia sebagai hub pengeluaran produk halal yang berpotensi dari sumber dan kredibiliti. Ini adalah sedikit sebanyak
penerangan ringkas tentang pembangunan industri makanan halal. Okey, dalam buku ni banyak tentang pencapaian-pencapaian yang diceritakan oleh penulis tentang pembangunan industri makanan halal ni. Okey, di sini juga penulis menerangkan juga tentang sejauh manakah Malaysia menjadi pusat serantau bagi makanan halal. Okey, sedikit penerangan secara ringkaslah tentang Malaysia menjadi pusat serantau bagi makanan halal ni. Okey, kerajaan mengenal pasti perdagangan makanan halal sebagai satu matlamat dalam dasar pertanian negara yang ketiga. Okey, perkara ini sekali lagi disebut dalam pakej rancangan memandangkan negara mensasarkan sekurang-kurangnya 5% daripada pasaran makanan halal sedunia. Okey, ini adalah sedikit penerangan ringkaslah tentang Malaysia menjadi pusat serantau bagi makanan halal. Okey. Okey. Dalam ni juga ada menerangkan, buku ni juga ada menerangkan tentang halal atau haram pelaburan internet dan MLM. Okey. Isu halal haram ni bukan sahaja kepada seperti yang kita maklum, kita dengar bila sebut je isu halal haram, makanan, barangan. Okey, apa yang diterangkan oleh buku ni, halal atau haram pelaburan internet dan MLM pun ada diterangkan dalam buku ni. Okey. Seterusnya adalah kesimpulan. Okey, kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis tentang buku ni. Okey. Okey, kesimpulannya adalah soal halal haram amat sensitif kepada umat Islam. Jika kes seperti ini masih berulang, kita bimbang akan berlaku suatu keadaan yang boleh menggugat ketenteraman dan ekonomi negara. Tidak malukah kita apabila dalam kegairahan untuk menjadikan Malaysia sebagai hak makanan halal, pasaran antarabangsa, penduduk tempatan sendiri dibelenggu rasa was-was untuk membeli makanan halal di negara ini. Dalam hadis juga ada menyebut, Rasulullah SAW menyebut bahawa dalam satu jasad ada seketul darah. Apabila ia rosak, akan rosaklah jasad itu, tetapi apabila ia baik, maka baiklah jasad itu. Seketul darah dimaksudkan itu adalah hati. Maka peliharakanlah hati kita dengan memilih makanan baik lagi halal, supaya kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima segala amalan. Okey, itulah antara sedikit sebanyak tentang buku Isu Halal dan Haram ini. Semoga anda semua dapat input lah, kata sedikit input daripada resensi saya pada kali ini. Dan kita sebagai umat Islam perlu alert lah dengan isu halal haram di sekeliling kita. Kalau boleh jagalah isu halal haram ni, sama ada dari segi makanan, pakaian ataupun perniagaan. Kita perlu mengkaji sebelum membuat sesuatu perkara, supaya tidak menimbulkan isu halal dan haram ni. Okey. Sekian dahulu resensi saya pada hari ini. Dan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faiz bin Muhammad Lazim, merupakan juruteknik komputer dalam library Pusat Cendekiawan ni, dan saya merupakan ahli terakhir untuk buat dia panggil book review ni.
Okey, tajuk buku saya hari ni ialah Menjadi Muslim Super Hebat. Di mana kalau untuk pengetahuan semua, buku ini amatlah baik untuk semua lapisan umur, tak termasuklah budak-budak sekolah rendah, tapi bolehlah untuk semua. Memang saya syorkan buku ni untuk semua baca buku ni, dan boleh juga pinjam dekat library. Salah satu daripada keistimewaan buku ini, antara kandungan menariknya ialah jangan marah, sabar itu lebih baik. Untuk saya sharekan kepada anda semua. Okey, buku ini mengandungi lebih kurang 294 halaman bercetak. Apa lagi nak beritahu? Yang boleh saya cakap, buku ni memanglah terbaik. Boleh yang gambar kat sini ni dia dah pun meninggal lah, tapi hasil tangan dia masih lagi banyak lagi. Bukan satu ni je, ada banyak lagi dekat library kita pun yang tuan-puan boleh datang pinjam. Apa lagi saya nak beritahu tentang buku ni? Okey, buku ini mengandungi lebih kurang 72 bab. 70 bab yang semuanya amat baik, terbaik untuk kita baca, kita fahami, untuk kita sama-sama menjadi seorang Muslim super hebat. Saya baca sedikit dia, yang dia dipanggil sinopsis. Sama ada menjadi Muslim tunggal atau unggul, kitalah yang menentukannya. Bagaimana, di mana dan apa kaedah kita perlu bijak untuk memilih supaya hasilnya dapat diketahui, sama ada kita ini mampu mencipta perubahan atau statik di takut yang lama. Okey, oleh itu untuk kawan-kawan saya, tak kiralah yang sama kerja dengan saya, kat luar ke kat dalam ke, saya harap buku ini boleh menjadikan sebagai sumber inspirasi untuk dia orang menjadi lebih baik daripada semalam. Maknanya hari ini lebih baik daripada semalam, dan esok lebih baik daripada hari ini, supaya kita sama-sama mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita kat rumah, untuk siapa-siapa je lah. Okey, saya pun dah ketandusan idea ni, dah tak tahu nak cakap apa dah. Tapi saya harap semua dapat pinjamlah buku ni. Bolehlah datang ke library untuk pinjam buku ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.